Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca pada ayat yang ke-43 dan ayat nombor 44. Kedua-dua ayat ini di dalam nota bercetak berada pada muka surat 251 sehingga muka surat 254. Siapa yang merujuk melalui soft copy, slide nombor 502. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Ayat 44. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Kita kembali kepada ayat nombor 43. Ayat nombor 43 ini adalah merupakan lanjutan daripada peristiwa pada ayat yang sebelumnya, iaitu pada ayat yang ke-42, yang mana Allah telah menceritakan kepada kita bahawasanya Allah telah membinasakan kebun-kebun seorang lelaki yang sombong, dia zalim, dia kufur, dia tidak percaya kepada hari kiamat, dan dia juga sebenarnya telah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang bertanya, apakah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh lelaki ini? Syirik dalam kisah ini dia berkaitan dengan syirik pada harta. Syirik pada harta membawa makna yang pertama, jika ada mana-mana manusia menyangka bahawasanya apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan adalah hasil daripada dirinya sendiri tanpa disandarkan kepada Allah yang mengurniakan rezeki, maka ia boleh dikaitkan dengan kekufuran. Kerana Allah sahajalah yang mendatangkan segala sesuatu. Yang bagi rezeki itu adalah Allah. Allah mempunyai nama Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Sudut yang kedua, macam mana lelaki ni boleh dikatakan melakukan kesyirikan? Kerana dia telah syirik pada mahabbah. Mahabbah ni maksudnya dia syirik pada menyayangi. Harta dia melebihi sayang dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun boleh dijatuhkan di bawah kategori syirik pada menyayangi dunia yang sepatutnya sayang itu, kasih itu adalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ayat nombor 42, Allah musnahkan kebun-kebunnya. Dia merasa sangat sesal, dia merasa sangat kecewa kerana dia telah buat segala-galanya. Pada ayat 43 ini Allah menjelaskan bahawasanya walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Allah kata dan dia, iaitu lelaki yang dimusnahkan kebunnya, tidak ada mana-mana golongan yang boleh menolongnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sambung lagi, wa ma kana muntasira, dan dia itu juga tidak dapat membela dirinya sendiri. Okey, ayat nombor 43 ni dia ada dua ungkapan je kat situ. Dia ada dua statement pada ayat nombor 43 ni. Isu dia satu je. Isunya tentang lelaki ini, okey, apabila kebun-kebunnya dimusnahkan, juga merujuk kepada kalau dia diazab nanti di hari akhirat, tidak ada siapa-siapa yang boleh tolong dia. Orang luar pun tak boleh tolong dia, dia diri sendiri pun tak boleh nak menolong diri sendiri. Okey, kenapa ada dua ungkapan macam tu? Kenapa mula-mula Allah kata tak ada orang lain yang boleh tolong dia? Kerana inilah kebijaksanaan Allah di dalam mengungkapkan ayat ini. Kaitan dia, okey, kalau tuan masih ingat pada ayat nombor 34. Kalau masih ingat ayat 34, lelaki ini dia bangga dengan apa? Dia bangga sebab dia ramai pengikut dia. Dia bangga dia ramai anak buah dia. Jadi kan anak buah ramai, pengikut ramai. Jadi untuk Allah membantah kata-kata dia ni, itu yang Allah kata mula-mula tadi, tak ada siapa yang boleh tolong dia. Sekalipun dia mendakwa, dia ada pengikut, dia ada anak buah yang ramai. Kemudian kenapa Allah Ta'ala kata dia sendiri tak boleh tolong diri sendiri? Kenapa? Kerana pada ayat 34 tu juga, kalau kita amati betul-betul, dia banyak menggunakan ungkapan apa? Ingat tak dia guna perkataan ana, aku, akseru, lebih banyak hartamu, wa'a. Okey, maksudnya pada ayat 43 kan lelaki ni dia menunjuk keakuan kan. Dia kata aku. Jadi apabila dia kata aku, maka Allah Ta'ala pada ayat 43 tadi Allah kata dia yang mengaku aku tu, kata Allah, dia sendiri tak boleh tolong dirinya sendiri. Boleh faham tak maksud ayat nombor 43 tadi? Jadi ini dipanggil bagaimana Allah mengungkapkan sesuatu ayat, Allah ikut balik apa yang lelaki itu telah berkata pada ayat nombor 43. Okey, jelas untuk ayat nombor 43. Cuma ayat 43 tadi kata para ulama tafsir, sama ada ia merujuk kepada kebun dia yang telah dimusnahkan oleh Allah, tak ada siapa boleh tolong datangkan balik, ataupun dirinya sendiri, ataupun merujuk nanti kalau dia kena azab, tak ada siapa yang boleh tolong dia termasuk dirinya sendiri. Baik, kita terus pergi kepada ayat yang ke-44. Ayat 44 ini Allah membuat kesimpulan daripada cerita dua orang lelaki ini. Allah kata hunalikal walayah. Allah kata pada saat yang sedemikian itu. Demikian itu tu merujuk kepada itulah kebun dia tu ke yang dimusnahkan ataupun pada azab hari kiamat. Okey, perkataan walayah, cuba perkataan walayah kan. Ini wilayah Kuala Lumpur. Ada kaitan. Dari mana datangnya usul asal perkataan wilayah? Sebenarnya dalam Quran ada. Sebab tu perkataan al-walayah boleh dibaca dua bentuk. Dalam ilmu qiraat kadang-kadang ada dibaca ayat hunalikal wilayah. Tuan-tuan jangan terkejut pula, salah dia baca wilayah tu, mentang-mentang dia orang KL dia baca wilayah. Tak, qiraat itu juga diterima. Tapi yang kita biasa baca waw berbaris di
atas. Al-walayah. Okey. Kalau dibaca dengan waw berbaris di bawah al-wilayah, ia membawa kepada makna al-mulku wal sultan, merujuk kepada makna pemerintahan dan kekuasaan. Tapi kalau ayat itu dibaca waw berbaris di atas, dia bermaksud an-nusratu wa ta'yidu, iaitu pertolongan. Kita tengok ajaibnya Quran ni. Tukar baris saja makna akan bertukar. Ini satu ilmu yang kalau boleh belajar, masya-Allah. Macam kita baca Fatihah kan, kita boleh baca ma tu ada alif, maliki. Kita boleh baca tanpa alif, maliki, pun boleh, qiraat yang diterima. Maliki yaumiddin ataupun maliki, dua-dua boleh. Jadi pada ayat ini kita ambil yang al-walayah. Allah kata pada saat yang sedemikian itu. Saat sedemikian itu apa? Itu kita sebut tadi tu. Sama ada dikaitkan dengan kebun dia yang Allah musnahkan, ataupun azab di hari akhirat. Jadi Allah kata pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan ataupun pertolongan hanya dapat diberi oleh Allah. Maknanya Allah nak kata bahawa kebunnya yang dimusnahkan itu ataupun azab yang dia akan terima nanti, pertolongan itu hanya ada pada Allah. Kenapa? Kerana Allah itu adalah Tuhan yang, bagi Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya. Allah kata apa? Kerana Allah itu Tuhan, dia adalah Allah yang sebenar-benarnya. Okey, kesimpulan dia hujungnya Allah kata huwa khairun thawaba. Allah menjelaskan lagi. Pertama Allah kata Allah itu dia adalah Tuhan sebenar-benarnya. Kalau dia Tuhan, dia mesti berkuasa, dia mesti boleh bagi pertolongan. Lepas tu Allah menerangkan Allah ini dia adalah sebaik pemberi pahala, dan Allah ini adalah pemberi kesudahan yang paling baik. Okey. Apa perkaitan Allah memberi pahala dengan kesudahan yang baik? Maknanya dekat ayat ini adalah Allah kalau dia beri ganjaran, dia akan bagi ganjaran yang baik. Ganjaran yang baik dari Allah adalah apa? Pahala. Okey. Dan Allah kata siapa yang kembali kepada dia, pergi kepada dia, serahkan hidup dia kepada Allah, apa impak dia, apa kesan dia dapat? Kita tengok tak perkataan uqubah. Uqubah tu kita selalu sebut dalam bahasa Melayu akibat. Kita selalu sebut kan akibat, itulah uqubah. Jadi Allah kata akibatnya, kalau dia kembali kepada Allah, dia tak rugi apa-apa. Allah kata akibatnya kalau dia dekat dengan Tuhan, dia Allah itu akan memberikan kesudahan yang paling baik. Okey, daripada ayat 43 dan 44 ini, mari kita sama-sama pada pagi ini mencari petunjuk. Apa yang kita kena buat berdasarkan kedua-dua ayat ini? Yang pertama, teladan ni tuan-tuan boleh jumpa dekat buku surat 255. Jumpa tak buku surat dia? Nota tu bercetak. Kalau tengok dalam slide yang ke-510. Okay. Ayat yang kita belajar tadi, nombor 1, tindakan kita kena memperbanyakkan, sentiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam apapun sudut, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itu yang kita nyatakan dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Hanya kepada engkau minta tolong tu maksudnya kita dalam hidup apa-apa pun minta tolong Allah juga. Minta cari Allah dahulu. Ada hadis
Tapi hadis ni dibahaskan pada ulama sama ada dia lemah dan sebagainya. Hadis yang Nabi kata, kalau kamu nak minta tolong kepada Allah dalam semua hajat, sekalipun tali kasut kamu tercabut, kamu kena minta tolong pada Allah. Kenapa? Tali kasut tercabut kenapa? Tali kasut tercabut masalah besar ke masalah kecil? Masalah kecil. Maknanya Nabi kata, dalam masalah kecil pun mintalah tolong Allah. Nabi nak mengajar kepada kita, dalam mana-mana situasi minta tolong Allah sekalipun dia kecil. Sebab tu kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi isunya, realitinya dalam hidup kita, apabila kita ada masalah, kadang-kadang Allah ni jadi nombor 2, nombor 3. Contoh. Kalau kita pening kepala, apa yang kita ingat dulu? Ingat apa? Ingat doktor kalau sakit kan? Ingat apa? Kalau kereta kita rosak, kita akan ingat siapa? Pomen. Allah di mana? Betul tak? Sedangkan kita kata dalam Al-Fatihah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Sepatutnya sakit, Allah dulu cari. Kereta rosak, siapa? Allah dulu yang dicari. Sebab tu Nabi cakap tadi, sekalipun tali kasut kamu tercabut, minta tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahawa tidak ada manusia yang boleh tolong kita seperti mana Allah menolong kita. Hatta diri kita sendiri pun sebenarnya tidak ada apa-apa. Kan selalu minta tolong pada Allah. Kalau tuan-tuan pernah menghayati zikir pagi yang Nabi selalu baca pagi-pagi dan petang, zikir yang Nabi kata, Nabi panggil ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ingat tak zikir tu? Nabi kata ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Nabi kata apa? Ayat tu Nabi kata, ya Allah, dia panggil, wahai Tuhan zat yang maha hidup, yang mengurus dengan sendiri. Nabi kata, aku minta bantuan Engkau ya Allah. Okay. Uruskanlah keadaan diriku. Nabi kata, baikikanlah keadaan diriku. Jangan kau biarkan diri aku ini buat sesuatu walaupun hanya dengan sekelip mata tanpa bantuan. Boleh faham tak maksudnya? Itu Rasul tu. Maknanya Nabi ni pagi-pagi dia dah cakap dah. Dia kata, ya Allah, kau tolong baiki hidup aku ya. Kau tolong uruskan kehidupan aku ya Allah. Tengok, maknanya Nabi kenal Allah. Jadi kita kena sentiasa minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau kita tengok ya dalam surah Muhammad ayat nombor 11 ada jawapan dia juga. Allah Ta'ala kata, kerana orang beriman, siapa yang akan jadi penolong dia? Zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Yang demikian kerana sesungguhnya Allah menjadi pelindung bagi orang yang beriman. Okey. Teladan yang kedua, kita kena sentiasa harapkan ganjaran hanya dari Allah. Kenapa tuan-tuan? Ingat tak ayat nombor 43 tadi? Tuan bagi satu statement kan? Allah dialah pemberi pahala yang paling baik. Sebab tu dalam hidup jangan cari ganjaran daripada manusia. Jangan. Hidup apabila kita buat amal soleh, buat kebaikan, kita minta pada siapa? Kita minta hanya pada Allah. Jangan minta pada manusia. Yang pertama, kalau minta pada manusia, dia tidak menjadi ibadah. Jangan harap apa-apa habuan daripada manusia. Jangan minta manusia hargai. Jangan minta manusia puji. Jangan. Kita buat itu, kita minta kepada Allah. Kenapa? Kan Allah Ta'ala cakap tadi, dia adalah pemberi pahala yang terbaik. Okey, saya kuatkan teladan nombor 2 ni dengan beberapa ayat Quran. Yang pertama, kalau rujuk dalam surah Asy-Syarah ayat 8, Allah kata, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu kita berharap. Okey, ingat tak ayat surah Insan tadi tu? Surah Insan yang imam baca tadi tu. Ingat tak ayat tu? Ingat tak ayat yang bagi makan tu?
Okey, tak apa. Tengok ayat nombor 9. Ingat tak Imam baca apa tadi? Ayat ni, surah Insan ni, surah yang Allah bagi satu example. Kalau kau bagi makan pada orang, mesti apa? Dia kata liwajhillah. Dia kata kami bagi makan ni kepada kamu hanya kerana Allah. Dia kata hanya kerana Allah. Kami tak nak apa-apa balasan, dan kami tak nak ucap terima kasih pun kami tak nak. Ada tak dalam hidup kita, kalau kita memberi pada orang, tolong orang, orang tak cakap terima kasih pada kita, kita tak nak tolong lah. Kita akan kecil hati. Ada tak? Terima kasih pun tak sebut, kau hajak kan? Betul. Kita rasa macam, tak nak tolong dah lah, terima kasih pun tak nak cakap. No, kita dalam hidup ni bukan minta terima kasih dia. Kalau orang tak appreciate kita, tak apa. Tak apa. Tapi siapa yang akan appreciate kita? Siapa dia? Siapanya adalah Allah. Kan ayat ni bagi contoh, kami bagi korang makan, kami tak nak apa-apa pun. Balasan pun tak nak, ucap terima kasih pun tak nak. Cerita jelas tak? Okey, yakin dengan ayat ni. Surah Al-Rahman ayat 60. Allah bagi satu janji. Allah kata, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Allah Ta'ala kata, bukankah tidak ada balasan untuk kebaikan melainkan dapat kebaikan? Betul tak? Yakin tuan-tuan, yakin pada Allah. Sebab tu janganlah berkecil hati kalau orang tak ucap terima kasih, orang tak bagi balasan. Jangan. Kita buat kerana Allah. Sebab tu kalau buat kerana manusia, kita akan kecewa. Kita akan merana. Kita akan rasa, dah banyak aku tolong, dah banyak keluar duit, tapi apa aku dapat? No, Al-Quran ajar pada kita. Kan Allah bagi tahu, tidak ada balasan untuk kamu buat kebaikan melainkan dapat kebaikan. Antara kebaikannya, ayat yang terakhir, kalau kita baca dekat surah Al-An'am ayat 160, satu kebaikan Allah ganjarkan dengan 10 kali ganda. Bayangkan, mana ada bos, mana ada majikan, kita akan bayar upah yang lebih daripada apa yang dia buat. Betul tak? Kalau gaji 3,000, 3,000 lah kau dapat. Mungkin sikit-sikit lebih lah. Tapi Allah Ta'ala tidak ada. Allah Ta'ala kalau kita buat sikit, dia bagilah lebih. Kalau ayat ni surah Al-An'am sebut, Allah kata siapa yang bawa kebaikan satu, maka baginya ganjaran 10 kali ganda. Bahkan ingat satu perkara, Allah Ta'ala boleh bagi gandaan pahala yang tanpa ada limit. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairil hisab. Tengok perkataan bighairil hisab. Allah kata sesungguhnya orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa ada limitasi. Jadi kesimpulannya, kalau buat apa kebaikan, jangan harapkan apa-apa dari manusia. Jangan. Ingat pada Allah. Jangan kecewa. Allah Ta'ala takkan kecewakan kita. Sebab ayat tadi bagi kita jawapan, Allah itu adalah sebaik-baik pemberi pahala, dia adalah sebaik-baik akibat. Jadi moga-moga kita dapat sesuatu pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung minggu hadapan dengan sedikit kesimpulan daripada cerita dua lelaki tadi, dan kita akan masuk kepada ayat yang baru, iaitu pada ayat nombor 45. Ini bermakna kita dah selesai dua kisah dalam suratul Al-Kahfi. Jadi minggu depan kita akan bincang-bincangkan dua kisah tadi, dua ujian tadi, apakah solusinya, macam mana kita nak bawa kisah tu dalam hidup kita. Kita jumpa lagi tuan-tuan insya-Allah minggu hadapan. Moga Allah sentiasa memberikan hidayatul taufiq. Mohon maaf salah dan silap, kekurangan, kelemahan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.